Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So hari ini kita akan cerita sikit tentang isu boikot produk halal yang menyokong Israel. So sebelum kita tengok apa hukum pelaksanaan kempen ni, kita tengok dulu faktor-faktor yang mendorong berlakunya kempen tersebut. So kita masuk kepada faktor yang pertama, iaitu konflik antara Israel dengan Palestin itu sendiri. Konflik Israel-Palestin ini telah berlarutan selama beberapa dekad lamanya yang melibatkan pelbagai aspek sejarah, agama dan juga politik. Pertikaian ini melibatkan tuntutan dan rampasan wilayah serta perbezaan ideologi yang mendalam yang mana mewujudkan ketegangan politik dan emosi yang meresap seluruh dunia. Dalam kalangan umat Islam sendiri, konflik ini mencetuskan reaksi emosi yang sangat kuat kerana ia mempunyai kepentingan agama dan budaya kerana adanya Baitul Maqdis di Palestin. Baitul Maqdis ni merupakan tempat suci umat Islam yang ketiga selepas Mekah dan juga Madinah. Dekat Baitul Maqdis ni jugalah terletaknya Masjidil Aqsa dan juga tempat berlakunya Isra Mi'raj. So ramai yang berpendapat bahawa dengan menyokong produk yang menyokong Israel ni merupakan salah satu sokongan secara tak langsung terhadap Israel. So faktor yang seterusnya ialah solidariti terhadap penduduk Palestin. Individu yang menyokong boikot ni percaya bahawa dengan tak menyokong produk halal yang dikaitkan dengan Israel, mereka ni dapat menyuarakan solidariti kepada rakyat Palestin dan menentang tindakan Israel yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Diorang juga beranggapan bahawa usaha ni merupakan usaha yang paling kecil yang diorang mampu untuk membantu penduduk Palestin. Macam yang semua tahu, negara Palestin ni dikawal ketat oleh pemerintah Israel yang mana diorang ni mengekang dan membatasi segala jenis bantuan termasuklah makanan, pakaian dan juga ubat-ubatan untuk masuk ke dalam Palestin. So hal ni jelas menunjukkan bahawa bukan sahaja hak asasi rakyat Palestin yang ditindas, bahkan bantuan daripada luar juga sangat sukar sampai dan disalurkan kepada mereka. Boikot ini dilihat sebagai satu cara untuk menyatakan ketidakpuasan hati individu dan juga sebagai satu cara untuk mewujudkan solidariti global. So kita beralih kepada faktor yang ketiga yang mana boikot ini dianggap sebagai satu cara untuk memberi tekanan ekonomi terhadap syarikat-syarikat atau produk yang berkaitan dengan Israel. Mereka ni percaya bahawa penolakan terhadap produk ni boleh memberi kesan kepada prestasi kewangan syarikat-syarikat tersebut. So kita ni sebagai pengguna, kita ada kuasa untuk membentuk landscape ekonomi dan juga politik melalui pemilihan pembelian kita. Dengan tak menyokong produk halal yang dikaitkan dengan Israel ni akan memberi impak kepada perniagaan diorang. Tapi tindakan ni bukanlah sebagai satu kewajipan, tapi ia sebagai satu bentuk sokongan terhadap Palestin. Sebab apa? Walaupun bukan semua syarikat ni berasal daripada Israel, tapi syarikat-syarikat ni akan bayar royalti daripada hasil jualan produk diorang tu kepada Israel, yang mana ia akan menguntungkanlah negara Israel tu. So dengan adanya lebih banyak dana, diorang ni bolehlah dapatkan senjata yang lebih canggih dan juga berbahaya. So yang terakhir sekali adalah peranan media sosial. Disebabkan era viral masa kini, kempen boikot ni lebih cepat tersebar melalui media sosial. Influencer-influencer kat Malaysia ni betul-betul manfaatkan platform media sosial diorang untuk galakkan rakyat Malaysia boikot produk-produk Israel. So memang selutlah kat diorang ni, walaupun diorang ada yang kena ban berulang kali, ada yang kena ban permanently, ada yang sampai kena buang daripada jadi ambassador produk besar, tapi diorang ni tak kisah pun, diorang tetap sebarkan kempen boikot ni. Bukan artis je, kita ni sebagai user-user sendu media sosial yang ada 100 orang followers pun tetap repost pasal Palestin kan. So tindakan ni mampu untuk dapatkan sokongan global seluruh dunia. So memang tak dapat dinafikan lagi lah, memang media sosial ni penting untuk berlakunya kempen boikot produk halal yang menyokong Israel. Seterusnya kita akan masuk berkenaan dengan kesan isu boikot produk halal yang menyokong Israel terhadap industri halal dan kepenggunaan di Malaysia. Boikot kita boleh definisikan sebagai salah satu bentuk paksaan ataupun tekanan yang dikenakan oleh sekumpulan manusia, peniaga ataupun syarikat untuk menghentikan urusan kewangan atau sosial antara individu, masyarakat dan negara. Tindakan yang berkaitan dengan produk halal yang diboikot ni, dia boleh memberi kesan yang sangat luas terutamanya kepada industri halal di Malaysia. Jadi ada beberapa tanggapan yang mungkin timbul daripada isu memboikot produk halal yang menyokong Israel terhadap industri halal dan kepenggunaan di Malaysia.
Antara kesan yang pertama adalah timbulnya keraguan terhadap status halal sesuatu produk. Ekonomi Malaysia hari ini kebanyakannya bergantung kepada produk yang berkaitan ataupun menyumbang kepada Israel. Antaranya sektor makanan segera yang mana diterajui oleh syarikat-syarikat franchise daripada luar negara. Dan apa yang membimbangkan kita pada hari ini, kebanyakan syarikat ini dikaitkan, menyokong dan juga menyumbang kepada Israel. Pada awalnya, produk-produk ini bukanlah dikategorikan sebagai haram. Namun, selepas isu boikot ini muncul, ia menjadi keraguan di kalangan rakyat Malaysia sama ada ianya halal ataupun haram. Situasi ini bertambah buruk apabila Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2023 dengan menyatakan bahawa negara beliau memutuskan hukum membeli produk yang ada kena-mengena dengan Israel ini adalah haram. Hal ini kerana untuk menunjukkan sokongan yang padu terhadap rakyat Palestin. Berbeza di Malaysia, belum ada lagi sebarang fatwa yang mengikat status halal produk yang menyangkut Israel. Justru, ia menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat untuk terus membeli barangan tersebut. Namun, Malaysia juga tidak terkecuali untuk terus menunjukkan sokongan terhadap rakyat Palestin dengan melaksanakan tindakan memboikot barangan yang terkait dengan Israel. Lantaran, untuk menyahut seruan ini, industri halal di Malaysia mengambil langkah yang positif dengan melaksanakan beberapa inisiatif untuk terus memberikan sokongan kepada rakyat Palestin. Antaranya menerusi daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia iaitu PPIM sendiri yang telah mengeluarkan senarai barangan-barangan yang diboikot yang menunjukkan sokongan mereka terhadap rakyat Palestin. Dan senarai ini disebarkan secara meluas kepada masyarakat melalui media sosial. Kesimpulannya, tindakan untuk memboikot ini tidaklah wajib dilaksanakan, akan tetapi ianya tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal ini bertepatan dengan kata-kata Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa yang tidak mempedulikan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah termasuk dari kalangan mereka. Kesan yang kedua adalah penurunan permintaan terhadap produk halal yang menyokong Israel. Penurunan permintaan terhadap produk halal yang menyokong Israel ini merupakan fenomena yang perlu diambil kira dengan teliti, terutamanya memandangkan ia berkait dengan perkara yang sensitif iaitu agama dan politik. Penurunan ini disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya solidariti sokongan terhadap rakyat Palestin yang kebanyakan dilakukan di Malaysia pada hari ini, dan yang kedua, ketidaksetujuan terhadap kebajikan Israel, dan yang ketiga adalah keinginan untuk menyokong produk yang memenuhi prinsip Islam sebagai seorang Muslim. Selain itu, pengguna juga semakin kritikal terhadap rantaian bekalan dan juga asal produk, dan mereka ni terpaksa cenderung untuk memilih alternatif yang tidak dikaitkan dengan kontroversi politik ataupun pelanggaran hak asasi manusia. Susulan daripada situasi tersebut, segelintir masyarakat mulai rusing dan juga takut untuk keluar mencari rezeki. Hal ini kerana kebanyakan mereka bekerja dengan syarikat yang disenaraikan mempunyai kerjasama dengan Israel. Situasi ini juga menimbulkan dilema bahawa mereka akan kehilangan kerja dan sumber pendapatan sekiranya isu boikot ini terus berlanjutan tanpa ada cara penyelesaian. Justru, dalam konteks semasa, tindakan memboikot ini perlu dipertimbangkan kerana ia boleh menimbulkan kesan negatif kepada banyak pihak. Islam juga amat menitik beratkan maslahah iaitu memberi manfaat kepada manusia dan menolak mafsadah kerana ia boleh membawa kemudaratan kepada manusia. Jadi sekiranya isu kehilangan kerja, sumber pendapatan sebagainya lebih membawa kepada maslahah, maka ia perlu dititik beratkan selain daripada isu boikot ini. Baru-baru ni kita digemparkan dengan isu boikot secara besar-besaran di Malaysia. So, mesti korang tertanya, apa hukum kita memboikot produk halal yang menyokong Israel? Wajib ke kita boikot? Kalau kita tak boikot, adakah kita berdosa? Jawapan dia ada dalam video ni. Menurut para ulama, usaha boikot ni adalah salah satu jihad fardu ain ataupun usaha kita dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestin demi melemahkan musuh-musuh Islam seperti Israel. Takkanlah kita tak tunjuk rasa belas kasihan langsung ataupun takkan kita tak ada langsung rasa ihsan terhadap rakyat Palestin yang sengsara sampai sekarang dan tiada penghujungnya. Fikir-fikirkanlah, kenapa ulama kata boikot ni adalah satu jihad? Ia merupakan jihad al-fisabilillah, di mana kita memperjuangkan agama kita, kita mempertahankan hak asasi manusia. Menurut Al-Qardawi, boikot merupakan satu perintah jihad dengan harta di mana kita menahan diri daripada menggunakan ataupun membeli produk yang menyokong Israel. Walaupun orang lain nampak usaha kita dalam memboikot produk yang menyokong Israel ni adalah kecil sebab kita tak mampu berjihad dengan nyawa dan harta, InsyaAllah
usaha kita ni akan dinilai oleh Allah kelak. So korang, hukum memboikot produk yang mengikut Israel ni adalah diharuskan. Kalau niat kita ni adalah untuk menekan syarikat-syarikat yang mengikut Israel ni supaya berhenti ataupun menukar polisi diorang. Tapi dalam kita boikot-boikot tu, janganlah kita duk mati hamun orang yang kerja KFC, McD ke. Diorang pun cari rezeki, diorang pun perlu sara kehidupan diorang. So dalam kita boikot ni, kita kena bijak lah dalam mempertimbangkan masalah dan mafsadah dalam memboikot satu produk yang mengikut Israel tu. Jadinya saya nasihatkan orang kat luar sana, kalau nak boikot, sila boikot secara berilmu dan tidak secara ekstrim. Thank you for watching.